Berulang kali isu membabitkan pengasuh dan pusat asuhan dilaporkan seolah-olah tiada penghujungnya hingga menimbulkan kebimbangan kepada ibu bapa bekerja. Sekarang bukan masanya menuding jari kepada sesiapa, tetapi bagaimana mencari titik penyelesaian bagi memastikan keselamatan anak-anak kecil terjamin tatkala ibu bapa di Malaysia keluar bekerja. Bagi merungkai isu ini, wartawan Mahizura Abdul Malik mendapatkan pandangan Presiden Persatuan Pengasuh Berdaftar Malaysia PPBM Nur Sheila Abdullah dalam Cafe Ahad minggu ini. Pada berita-berita yang dipaparkan, kebanyakannya mereka adalah daripada pengasuh persendirian. Persendirian maknanya dia buat sendiri suka-suka dia lah, kan? Suka-suka dia tak berdaftar, dia tak maklumkan pada parents sama ada dia dilatih, dia tidak mengikut ataupun mengambil inisiatif. Saya lebih lihat kepada sikap, dan saya rasa dalam kecuaian ni bukan saja kita kena lihat kepada orang yang mengasuh, tetapi ia merupakan pilihan parents, pilihan ibu bapa juga. Okey, dan mungkin orang tak sukalah cara saya cakap. Di Malaysia ni saya tengok kalau kita kata jimat aja, first thing akan pergi adalah dengan pendidikan kanak-kanak, especially pendidikan awal kanak-kanak. Okey, bila berlakunya kemalangan, okey, macam kematian ni semua orang attack pengasuh itu sendiri, kan? Pengasuh yang tidak didaftar atau tidak bertauliah ni. Tetapi siapa yang buat pilihan tu di awal tu? Parents yang buat pilihan sebab dekat, selesa, murah. Okey? Tetapi kita kena faham, cuma kita minta bahawa buat cara yang betul pilihan. So bila parents pilih, sekarang kita dah jadi isu ni, orang semua tanya apa kita nak buat. So saya rasa sudah sampai masanya untuk kita bertindak. Sekiranya JKM tengok beliau tak berdaftar, barulah JKM ada inisiatif boleh pergi ke rumah ataupun taska tersebut untuk buat siasatan. Siasatannya tak pernah lah saya tengok JKM terus suruh tutup. Dia akan cakap, okey puan kena daftar, kena hantar. Kita bantu because kita tahu, rata-rata kita semua tahu taska ini satu keperluan yang besar. Actually ini bidang luar bidang kuasa saya, tapi kalau tak silap saya rasa mungkin dah capai dalam 5,000 yang berdaftar. Tapi you can understand secara logik lah, takkanlah 5,000 je taska berdaftar, maknanya ramai yang buka taska dan memberi asuhan, perkhidmatan asuhan dari rumah. Ada rumah yang telah berdaftar dengan JKM, taska di rumah. Itu yang berdaftar ni saya nak kita tukar terminologi lah. Yang berdaftar, yang mengasuh sendiri-sendiri ni pengasuh persendirian. Sebab kadang-kadang bila berlaku kemalangan, dia yang berdaftar pun kena. So bila you nak ketatkan undang-undang, you ketatkan pada siapa? Sebab lepas pada kes Baby Adam, saya tahu JKM turun padang nak cek yang berdaftar saja. Yang berdaftar ni dah tentu-tentu dah berkursus, dah ikut peraturan-peraturan. So kami tertekan, kami taska ni adalah Taman Asuhan Kanak-kanak yang mengikut peraturan Akta Akta Taska 1984. Pengasuh yang mendaftar, yang mengasuh kanak-kanak bawah pada 4 orang bilangan ni perlu maklumkan dekat JKM. Tapi saya rasa dengan kes-kes macam ni, saya rasa tak payah perlu maklumkanlah. Siapa saja yang mengasuh kanak-kanak dengan upah mesti daftar dengan JKM. Kadang-kadang taska tak berdaftar ni sebab dia mengambil lesen bawah pusat jagaan. Ada juga pusat-pusat perkembangan ni. Ini enrichment center yang dia berdaftar dengan entrepreneur punya ministry. So dia terlepas daripada, tetapi kalau mengikut syarat syarat, dia tak boleh ambil kanak-kanak bawah pada 4 tahun dan juga tidak boleh, program dia tidak melebihi daripada 3 jam ke atas. Kadang-kadang ada juga G2G, contohnya macam taska-taska yang dijalankan oleh badan-badan keagamaan.
yang dijalankan Ugama, dia orang tak nak daftar dengan JKM sebab dia orang kata kami duduk bawah, contohnya lah JAKIM ke Kemas ke Japanese. Tapi saya fikir statistik pendaftaran tu kena ada sebab Akta tu duduk bawah JKM. So kita tahu Kemas, Japanese semua dia ada program masing-masing yang sangat bagus lah. Tapi they still have to bagi tahu bawah Kemas ni berapa banyak taska berdaftar. Memang kita tengok so far kita tengok tak ada kes lah, tapi we never know. Because statistik taska ni bila sebut je orang attack JKM kan. Tapi kalau enrichment and all that, saya pernah tengok banyak enrichment center yang ambil budak bawah pada 2 tahun. Balik kepada niat. Why do you open? Sebab dulu kita lah masa zaman-zaman nenek kita ke mak kita, masa waktu 84 lagi kerajaan dah nampak dah ini tak kena ni, maknanya budak-budak diasuh tapi tak ada undang-undang. So sebab tu digubalkan peraturan taska. So saya rasa balik kepada sikap dan juga tanggungjawab tu sendirilah. Tapi kalau nak katakan mendapat keuntungan, saya rasa ramai antara kita yang berdaftar ni semua bukan kita nak break even pun susah. So kalau nak katakan membuka taska ni mendatangkan keuntungan ni, itu balik kepada individu masing-masing lah. Tapi saya boleh kata lebih kurang 80% taska-taska yang sedang usahakan, mereka buat dengan tujuan sebab mereka tahu yang kanak-kanak ni perlu ada. Actually, kita di Malaysia ni dah ikut ratio international. Okey, maknanya 3 baby 1 pengasuh. Toddler yang bertatih ni bertatih 1 tahun hingga 2 tahun 5 orang. Lepas tu 2, 3 1 tahun ni 5 orang 1 pengasuh. Dan 3 hingga 4 tahun 10 orang 1 pengasuh. 9 orang yang berdaftar ini lebih pada 9 orang, dan dia punya square feet dulu kita bawah 4 tahun, yes. Square feet dia 2.5, tetapi kita letakkan syarat kiranya dia ada anak dia sendiri, dia tak boleh ambil lebih pada 9 lah. Maknanya dia kena minus anak dia baru ambil. This is normal every 5 years kita kena review lah. So saya rasa kursus yang ada sekarang ni memang bersesuaian, dan saya rasa pihak boleh sebutkan apa antaranya. Okey, dulu kursus kita tidak menekankan dekat buku log ni. So dalam kursus yang ada sekarang kita dah menekankan. Lepas tu kita juga tambah macam setiap bulan wajib setiap bulan parents kena buat ada program kolaborasi dengan ibu bapa. So dia orang cakap, alamak 4 jam 1 bulan. Tapi kami buat di sini tak payah 4 jam 1 bulan. You datang pagi 20 minit bersama dengan kanak-kanak, bagi makan ke, bercerita dengan kanak-kanak ke. So that one kita ambil kira, because kolaborasi ni adalah 2 cara lah. Satu secara resmi, satu secara tidak resmi. Dia ada 3 minggu teori dan 5 hari praktikal, 40 jam dalam seminggu. So kita ada praktikal and hands on. So daripada sana yang saya katakan satu. Ya, saya rasa itu satu perkara yang bagus. Tapi saya rasa kalau kita nak tahu, kadang-kadang you buat saya, sebab kita kalau tengok saya lah,
sesuai je, okey je. Sometimes kita rasa, oh saya rasa saya boleh jadi pengasuh yang baik kan. Dalam KAP tu kita ada satu unit untuk profesionalisme, etika dan profesionalisme pengasuh. Memang ada, tetapi macam saya cakap lah, you tak boleh stop dekat KAP. You kena ada certificate professional development. Maknanya kalau saya dalam bidang ni, saya daripada zero, latar belakang kerja di syarikat guaman, saya masuk semua kursus ni. So saya nak pengasuh-pengasuh di luar dia untuk memertabatkan kerjaya you satu profesional. Sebab tu saya cakap kita tak ada kesetaraan. We always orang cakap oh pengasuh. Kadang pengasuh tu awak kerja kat mana? Pengasuh je. Sepatutnya saya seorang pengasuh sebab dalam Islam pun pengasuh ni adalah seorang kerja yang mulia. So you kena tanya diri you what you want. Sebab kalau you letak diri you rendah, sebab tu orang ingat pengasuh ala jaga anak je. Padahal kami kadang-kadang jadi doktor, jadi nurse, jadi tukang masak. You know, we are doing everything. Itu yang saya kata, kita kena ada satu inisiatif. Kalau ada psychometric test, of course kita fikir who's going to bear the cost. Tapi pengusaha tu atau penyelia dia kena up sikit daripada KAP ni. Faham tak? Jadi kalau budak pengasuh biasa dia ada KAP, pengusaha dan ni at least diploma or degree, okey? Diploma degree. Jadi dia boleh tengok budak ni boleh kerja ke tak boleh kerja. Sebab tu macam saya surat pelantikan, dalam surat pelantikan you bagi tempoh masa. Harapan kami lah, kalau boleh ikutlah peraturan. Daftarlah taska. Beri kerjasama dan ubah sikap tu. Tanya pada diri sendiri kenapa. Sama juga dengan, sebab saya rasa ini bukan tanggungjawab pengasuh saja. Ini adalah tanggungjawab masyarakat kita bersama. Because contohnya macam ibu bapa, bila dia pilih hantar, kita tak tahan. Kita tidak ini. Sebab saya selalu terbuka because saya rasa semua orang perlu diberi ruang untuk mendapat pendapatan, cari rezeki. Tetapi buat cara yang baik, ikut prosedur yang betul. Masalah memang akan ada. Kita jangan mengeluh lagi pasal masalah. Kita mesti cari cara macam mana nak selesai dan bertindak. Bertindak maknanya balik kepada pengusaha, pengasuh, ibu bapa sendiri, masyarakat tu sendiri. Untuk peranan kerajaan, kita kena duduk bersama, nak tengok balik macam mana nak satu permudahkan cara pendaftaran taska tu. Okey? Dan yes, mesti ada penguat kuasa. Ini kena tekankan balik. So penguat kuasa pun macam saya cakap lah, dia bukan JPJ datang dekat tempat kita kan. Kita kena pergi JPJ. So kalau parents hantar kat situ, maknanya semua perlu bertindak. Hantar, oh saya dah hantar tapi taska ni saya tengok macam tak ada lesen. Bukan kita nak mengadu untuk tutup taska tu, tetapi kita mengambil ikhtiar membantu taska tu didaftar. Tak kira lah taska rumah ke, asuhan di rumah ke, ataupun taska swasta tu sendiri. Mana-mana pengasuh yang tidak pergi kursus lagi tetapi rasa ini adalah tempat ataupun kerjaya yang kita pilih, tolong menghadiri kursus yang diwajibkan bawa akta. Selain pada itu, ibu bapa saya rasa kena be more proaktif dari segi memaklumkan perkara ini pada JKM. Sebab kita nak bantu demi keselamatan dan kesejahteraan kanak-kanak kita itu sendiri.